Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. كل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung perbincangan yang berkaitan tajuk hal nassan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khilafati Siddiq. Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menaskan berdasarkan hadis terhadap khilafah As-Siddiq, iaitu terhadap khilafah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu, yang mana pada minggu lepas kita telah pun bincang beberapa perkara, iaitu dalam hal ini telah berlaku di kalangan para ulama, telah berlaku perbezaan pendapat. Kerana dari sudut apakah Nabi secara nas telah mewasiatkan ataupun telah menentukan secara nas, yakni secara ada hadis lah, terhadap Sayyidina Abu Bakar. Jadi ada setengah ulama, ya, minggu lepas lah, minggu lepas yang kita bincang minggu lepas, khususnya dari kalangan muhaddithin, ahlul hadis, ada sekumpulan ahlul hadis yang mengatakan bahawa secara zahir Nabi telah menaskan terhadap khilafah Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi ada segolongan ulama, khususnya jumhur ahli sunnah, Mu'tazilah, Khawarij, yang kata tidak, Nabi tidak menaskan secara ta'yin, secara terang terhadap yang menjawab jawatan khilafah selepas Nabi wafat itu. Jadi masing-masingnya ada hadis lah. Kadang-kadang kita tengok tu hadis sama sahaja, cuma pemahaman itu berbeza-beza, berbeza tu kenapa. Jadi malam ni kita nak tengok bagaimana ulama cuba nak mengkompromikan, nak menyelesaikan semacam ada satu perbezaan khilaf di dalam masalah ini. Jadi bagaimana untuk kita menyelesaikan persoalan ini? Bagi setengah-setengah ulama, dia kata sebenarnya hakikatnya tidak ada khilaf. Kerana yang menafikan, yakni yang mengatakan bahawa Nabi tidak pernah menaskan itu secara nas, secara isa, yakni menaskan secara wasiat. Mana Nabi mewasiatkan, itu memang tak ada. Nabi mewasiatkan selepas dia wafat, jawatan khilafah ini dipegang oleh Abu Bakar. Adakah begitu? Tak ada. Mesti Abu Bakar secara sharih. Itu tidak ada. Dan bagi yang mengatakan bahawa Nabi telah menaskan, maksud menas itu dengan erti Nabi telah menceritakan tentang jawatan khilafah ini secara isyarat tu ada. Secara isyarat tu ada. Seperti mana yang saya sebut sebelum ini, bahawa sebab ulama membezakan di antara isa bil khilafah dengan ikhbar anil khilafah, iaitu mewasiatkan pelantikan jawatan khalifah, wasiat, secara wasiat. Seperti dalam penggunaan bahasa Melayu kita lah, bahasa Melayu kita. Sebab wasiat ni dia berat makna dia. Mana kita kata kalau orang Melayu kita kalau sebut wasiat ni memang makna dia tak serupa dengan nak pesan. Kalau sebut padahal wasiat mana pesan lah makna dia je kalau dalam bahasa Melayu. Tapi kalau sebut pesan, nak royak, benda ni penting nah. Biasa je bunyi. Tapi kalau kata wasiat, dia tu boleh kata terbeliak utai mata lah.
Itu makna wasiat. Jadi setengah-setengah ulama kata hak ulama yang menafikan tidak ada tu menafi secara bil istikhlaf, iaitu Nabi mewasiatkan Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Hak tu memang tak ada. Jadi yang menafikan tak ada dari sudut wasiat, dari sudut hadis-hadis yang mengisyaratkan. Hak tu ada. Tu. Sebelum ni kita telah sebut dah dalil-dalil yang menyatakan bahawa dalil-dalil hadis yang menunjukkan bahawa Nabi tidak mentakyinkan secara isa itu, secara wasiat itu. Itu memang tak ada. Kerana Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Abbas dengan Sayyidina Ali kan? Abbas telah mencadangkan kepada Sayyidina Ali supaya pergi tanya Nabi. Pergi tanya Nabi tentang agak-agaknya siapa dia akan menjawab jawatan khilafah. Sayyidina Ali tak si tanya dengan sebab-sebab tertentu seperti yang kita sebut dah sebelum ini. Itu antara contohnya. Jadi bagi yang sebut kata Nabi telah menentukan, bukan juga atas nama wasiat. Nabi menentukan Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, ini secara isyaratan, secara isyarat, secara ikhbar, secara menceritakan dalam bentuk di akhir-akhir hayat Nabi itu banyak tugas-tugas penting diserah pada Sayyidina Abu Bakar. Hatta semaya dekat beberapa hari Nabi nak wafat itu kan, sembahyang tu Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar. Beberapa kali disebut dari riwayat Aisyah bahawa Nabi SAW suruh Sayyidina Abu Bakar jadi imam beberapa kali. Dan terbukti Sayyidina Abu Bakar menjadi imam dalam semaya dan Nabi SAW menjadi makmum. Ada berlaku gitu. Dalam fiqh tu, dalam syarahan itu adalah khilaf sikit-sikit situ tu. Tapi itulah maksudnya. Dan beberapa kenyataan-kenyataan lain yang kita telah sebut dah sebelum ni. Jadi kalau mengikut ulamanya gitulah hakikatnya. Yang kata Nabi lantik jadi khilafah, menentukan Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, menentukan itu dengan erti isyarat. Dengan erti isyarat. Dan isyarat tu isyarat yang kuat. Memang orang akan berasa Nabi nak Abu Bakar. Tu kuat tak kuat isyarat tu. Sehingga peristiwa Khamis, Yaumul Khamis, dia panggil istilah peristiwa hari Khamis dia panggil. Peristiwa hari Khamis ni peristiwa ketika Nabi SAW suruh supaya mari kertas tu nak tulis ni. Nabi tak sebut nak tulis ke apa. Lepas tu disebut peristiwa hari Khamis disebut. Lepas tu adalah pandangan sahabat yang berbeza-beza, kata jadi Nabi ni dalam keadaan meracau, dalam keadaan Nabi ni tak ingat dan sebagainya, dalam keadaan Nabi sakit, jadi tak usah ganggulah Nabi kerana Nabi sebut dalam keadaan sakit. Pada waktu tu hadirat Nabi tu khabar retek tak retek. Pada masa Nabi minta kertas tu nak tulis sesuatu tu, ada ketika Nabi khabar, lepas tu ada tak khabar masa tu. Sebab tu sahabat tu macam tidak layak. Masalahnya selepas tu Nabi khabar molek beberapa hari, Nabi segar, Nabi tak minta kertas masa segar molek tu. Masa boleh bangun pergi sembahyang. Lepas tu ada disebut dari riwayat Nabi boleh bangun pergi sembahyang. Kenapa Nabi tak minta kertas nak tulis tu? Sebab itulah Ibn Taymiyah ada sebut, Ibnul Humam ada sebut, sebenarnya Nabi ni masa dia minta kertas tu pelbagai andaian lah yang disebut oleh ulamanya. Boleh kata masa tu dia macam meracau lah, kita tak khabar minta kertas. Lepas tu dia tahu, lepas tu tak minta. Lepas tu Nabi segar, Nabi tak minta. Sebab tu andaian tokoh-tokoh misalnya Ibn Taymiyah, Ibn Humam, dia kata Nabi tahu, Allah beritahu kepada Nabi bahawa Allah sendiri nak Abu Bakar jadi khalifah. Dan orang-orang Islam, orang mukmin pun nak Abu Bakar. Nabi tahu, sebab tu Nabi tak minta kertas. Selepas dia segar tu, kalaulah ketika Nabi sakit tu Nabi minta kertas dengan maksud nak tulis pengganti dia secara isak, secara nas, secara terang, kenapa selepas bila segar boleh pergi ke masjid, selepas tu beberapa hari, kenapa Nabi tidak tulis? Tak payah minta lah kertas, moga segar dah, boleh pergi ambil sendiri. Kalau kita terima Nabi tak ada nulis, pun suruh orang lain tulis. Tapi kenapa perkara itu tidak berlaku? Tak ada. Sebab tu Ibn Taymiyah kata ini menunjukkan Nabi dia tahu bahawa kukuk mana pun Sayyidina Abu Bakar akan jadi khalifah. Sama ada Allah beritahu dia atau tu dah satu tu. Dan Nabi pun nampak orang beriman pada waktu tu, orang Islam memang nampak kelebihan Abu Bakar. Dan memang terbukti sungguh. Masa Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah ni, hakikatnya tak ada seorang pun yang tolak. Semua terima, hatta Sayyidina Ali pun. Hari mula-mula lagi, atas setengah kata paling kurang hari kedua bai'ah. Bukan kata 6 bulan selepas tu tidak.
Setengah ulama kata hak kata 6 bulan tu kalau kita terima itu kali kedua. Nak meredakan politik pada waktu tu kerana orang tak tahu. Ramai yang kata Sayyidina Ali tidak bai'ah pada Abu Bakar. Jadi bai'ah selepas 6 bulan tu merupakan bai'ah untuk kali kedua. Nak supaya orang yang tidak tahu, dia tahu bahawa Sayyidina Ali telah bai'ah pada Sayyidina Abu Bakar. Memang itu kenyataan itu, ada riwayat tu. Misalnya sini kalau kita nak baca sini, ini kenyataan Ibn Taymiyah lah. Ibn Taymiyah sebut berkaitan dengan perkara ini. Ibnul Arabi pun sebut, Abu Bakar Ibnul Arabi, Al-Qadi Abi Bakr Ibnul Arabi pun ada sebut dalam kitab dia Al-Awasim min Al-Qawasim itu. Itu dia ada sebut. Apa dia sebut? Ini kenyataan Ibn Taymiyah. Dia kata yang sebenarnya at-tahqiq anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dalla al-muslimin ala istikhlaf Abi Bakr wa arshadahum ilayhi bi umurin mutaaddidatin min aqwalihi wa af'alihi wa akhbara bi khilafatihi ikhbara radin bidhalika hamidin lahu wa azama ala an yaktuba bidhalika ahdan ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس ثم لما حصل لبعضهم شك هل ذلك القول من جهة المرض أو هو قول يجب اتباعه ترك الكتابة اكتفاء بما علم أن الله تعالى يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبينه صلى الله عليه وسلم بيانا قاطعا للعذر. Ini dalam kitab Minhajus Sunnah. Kata Ibn Taymiyah, dia kata yang sebenarnya Nabi SAW telah menunjukkan, menunjukkan kepada orang Islam, memberi faham kepada orang Islam tentang kelayakan Abu Bakar untuk menjawatan khilafah, dan telah membimbing mereka ke arah itu dengan banyak perkara lah, dengan banyak cara, banyak bentuk. Sama ada dari segi kata-kata Nabi. Misalnya kalau kata-kata Nabi kita jumpa pada hadis baru ni, bila ada perempuan yang kita tanya, semua perkara ni semua berlaku di akhir hayat Nabi ni. Ni perkara saya sebut ni berlaku di akhir hayat Nabi. Misalnya bila ada perempuan mari tanya Nabi sesuatu, Nabi kata baliklah, rengkah dalam hadis tersebut. Kata perempuan tu kata, kalau saya mari pula selepas ni, kalau saya nak jumpa tuan, tiba-tiba tuan tak ada, dalam hadis ni kata perempuan tu isyarat Nabi wafat lah. Saya nak jumpa siapa? Nabi kata kalau aku tak ada, mari jumpa Abu Bakar lah. Tu mana dari segi akwal, dari segi kata-kata Nabi, isyarat tu. Mana kalau aku tak ada, jumpa Abu Bakar. Memang orang tu mudah faham. Maknanya nampak tu dari segi akwal kata-kata Nabi supaya rujuk pada Sayyidina Abu Bakar. Kalau dia tak ada, itu isyarat tu. Sebab Nabi ni tempat rujuk dalam semua perkara. Tu itu antaranya dari sudut kata-kata. Dari segi perbuatan pun begitu juga. Banyak serah tugas-tugas kepada Sayyidina Abu Bakar. Misalnya bab semaya kita sebut tadi, itu antara yang akhir tu, ketika sakit Nabi tu suruh Abu Bakar ganti dia jadi tu imam. Lepas tu Nabi pergi, mari Nabi jadi makmum. Itu dari segi af'al. Dan banyak lagi lah riwayat-riwayat lain yang sebahagian kita telah sebut dah sebelum ni. Jadi perkara itu mengikut Ibn Taymiyah merupakan satu bentuk ikhbar. Satu bentuk ikhbar itu, satu bentuk pernyataan Nabi, menandakan bahawa Nabi radhi, Nabi puas hati, Nabi redha, dan Nabi memuji Abu Bakar. Dan Nabi nak tulis surat khusus bahawa Abu Bakar lah yang akan menjawab jawatan khilafah. Kemudian tak jadi tulis tu kenapa? Kerana Nabi tahu bahawa orang Islam sudah sepakat dah untuk terima Abu Bakar. Jadi Nabi ni apa? Ini komentar daripada Ibn Taymiyah, dan dia ada alasan secara logik selain daripada isyarat-isyarat hadis. Secara logiknya dia ada letak alif belakang. Kita akan sebut selepas ni. Jadi tak jadi tulis tu apa? Seperti yang saya sebut tadi, masa Nabi minta nak tulis ketika dia sakit. Selepas dia sakit, mana dia segar beberapa hari selepas tu, dia tidak tulis. Ini perkara yang difaham oleh ulama. Tak apalah. Selepas tu Nabi sedarlah bahawa orang Islam memang sepakat dah terima Abu Bakar ni, tak ada dah.
nak banding orang lain, nak banding Abu Bakar, tak ada. Abu Bakar lebih. Maka Nabi tak tulis, kerana Nabi kira memadai dah dengan keyakinan Nabi itu. Setengah Ibn Humay kata hatu tu kerana Allah surah wahyu kepada Nabi bahawa Sayyidina Abu Bakar ni orang Islam akan terima semua. Dia terbukti begitu sungguh. Dan segi kenyataannya memang begitu. Kemudian ketika Nabi sakit, dia berazam nak tulis lah pada hari Khamis. Dia panggil ni cerita hari Khamis Nabi minta nak tulis. Tapi Nabi tak tulis. Selepas itu pun Nabi tak tulis. Persoalannya masa sakit nak tulis, tapi tak jadi tulis kerana sebab-sebab tertentu. Dan selepas tu segar tak tulis juga. Ibn Taymiyah kata, kalaulah sebenarnya kalaulah Abu Bakar jadi khalifah ini berlaku syak, berlaku pertikaian di kalangan sahabat Nabi, dan benda ni berlaku kerana Nabi tak tulis. Kalau kita nak kata begitu, inilah Nabi tak tulis. Kalau tulis kan senang. Bila tak tulis berlaku pertelengkahan, pertikaian. Kalau Nabi tulis sendiri, ada satu kenyataan yang bertulis. Kalau kita kata begitu, sebenarnya kita telah menuduh Nabi tidak melaksanakan tanggungjawab dia. Sebab apa? Sebab Nabi ada peluang tulis, Nabi tak tulis. Jadi kita boleh kata sebab jadi baloh, jadi timur, pasal hari ni ada golongan yang tak puas hati Sayyidina Abu Bakar tu kerana Nabi tak tulis tu lah. Cuba fikir, mana sahabat pada aku tu. Kalau kata begitu, maknanya kita sudah meletakkan bahawa Nabi ni khianat terhadap risalah. Nabi tidak melaksanakan tugas dia. Dia jadi pecah umat ni. Tidak nasabah. Kalau kita kata begitu, maknanya kita ni mana jahilna atas hadis. Kita ni mana tak utimna. Tengok bagaimana bangunan hakikatnya berlaku selepas wafatnya Nabi. Tak ada seorang pun yang tidak bai'ah. Hatta Sayyidina Ali dengan Az-Zubair ibn Awam punya kata tidak bai'ah pun dia bai'ah juga sebenarnya. Itu kenyataan yang terdapat dalam kitab. Kalau ada kenyataan-kenyataan yang kata Sayyidina Ali tidak bai'ah, macam-macam lah dia sebut. Dan kita akan tengok selepas ni. Sebab dalam kitab ni dia sebut ketika selepas Nabi wafat, di hari pertama dan seterusnya, orang panggil ketika Sayyidina Abu Bakar mengambil tugasan sebagai khilafah, sebagai khalifah, menjawab jawatan khilafah itu, apa suasana yang berlaku? Beberapa perkara kita kena faham. Dia senar sini. Kita kena tahulah. Orang panggil suasana politik semasa selepas Nabi wafat, apa yang berlaku. Sini dia ada khusus perkara itu. Jadi Nabi tak tulis itu, ni poin besarnya. Nabi tak tulis itu kerana Nabi yakin, Nabi tahu tu siapa dia raya? Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tahu dua perkara. Allah memang merestui Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Yang kedua, Nabi tahu, Nabi sedar, bahkan Nabi yakin bahawa orang Islam ijma' terima keseluruhannya bahawa Sayyidina Abu Bakar lah yang layak. Tak ada siapa bantah pun. Khususnya sahabat-sahabat besar, tak ada yang bantah. Lepas tu tak apalah, kita tengok selepas ni dia ada sambung yang cerita tu. Okey, baik. Sekarang ni kita nak tengok pula gambaran secara ringkas bagaimana Khilafah As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan apakah suasana yang melingkungi Abu Bakar semasa dia menjawab jawatan khilafah. Kita kata suasana politik, suasana masyarakat pada itu, apa gambarannya, biar kita faham. Mana Sayyidina Abu Bakar menjawab jawatan khilafah ini, jawatan sebagai khalifah ini, dia jadi khalifah, menjawab jawatan khilafah, apakah keadaan-keadaan yang berlaku pada waktu itu. Jadi hal ni tuan kitab ni dia petik kenyataan Al-Qadhi Abu Bakr Ibn Al-Arabi dalam kitab dia. Ni dalam kitab dia, ni kitab asal ni, saya kitab asal, ni kitab asal dia. Al-Awasim min Al-Qawas, ini kitab asal dia. Cuma sini dia petik. Dia petik sebahagian. Jadi sebenarnya ramai juga ulama yang menyebut suasana politik, keadaan, situasi yang melingkungi Sayyidina Abu Bakar semasa menjawab jawatan khilafah itu. Cuma oleh kerana kenyataan Qadhi Abu Bakr Ibnul Arabi ini dianggap yang terbaik, yang paling sahih, maka kata tuan kita ni, dia kata kita utama ke hak dia lah. Jadi dia mari petik daripada kitab asal. Gini sebut kan. Saya baca sikit. Ni kenyataan dia. Qala rahimahullah, kata
Qadi Abu Bakr Ibn al-Arabi ba'da an ista'thara Allah nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wa qad akmala lahu wa lana dinah kama qala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan wa ma min shay'in fid dunya yakmulu illa wa ja'ahu an-naqs liyakuna al-kamalu alladhi yuradu bihi wajhu Allah khassah wa dhalika al-'amalu as-salihu wad-daru al-akhiratu fahiya darullahi al-kamilah. قال أنس ما نفضنا أيدينا من تراب قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا واضطربت الحال. Ini kenyataan dalam kitab Al-Awasim min Al-Qawasim. Selepas Allah Subhanahu wa taala mewafatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam dan selepas Allah menyempurnakan Islam ni sebagai agama untuk Nabi dan untuk kita, seperti mana Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum, itu hari ini, yakni hari pada berlaku kis ini, aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu, dan aku telah sempurnakan alaikum kepada kamu nikmat aku, yakni Islam ini, dan aku redha untuk kamu Islam ini sebagai satu cara hidup, satu agama. Jadi Allah sebut gini, maknanya Nabi ini tidak ada satu pun tanggungjawab dia yang dia abaikan. Ini antara istimbat, kesimpulan daripada ayat ni. Nabi ni bila turun ayat ni maknanya suatu pengesahan daripada Allah bahawa Nabi Muhammad ni tak ada satu pun tugas dia tak buat. Dia buat semua. Macam mana boleh kita kata, bukan kita katalah, macam mana boleh ada setengah orang kata, setengah puak-puak sesat ni dia boleh sebut bahawa Nabi tak tulis. Jadi Nabi tak tulis sebab Nabi tak tulis apa? Kerana sahabat tak Allah ketah. Nabi ni tak nak tulis, dia Sayyidina Umar dia kata. Syekh At-Tijani tu dalam kitab dia Summah Tadaitu tu lah, antara dia sebut kitab lain banyak lagi puak-puak ni, puak-puak sesat ni lah. Tengok dia kata Nabi nak tulis, minta nak tulis, tetapi sahabat tahu ketah pada Nabi, menyebabkan Nabi tak boleh tulis. Dia kata Sayyidina Umar ada anak-anak Nabi nak ambil ketah maka Nabi tu, tapi Sayyidina Umar tak uji. Sayyidina Umar kata padai dah Quran dengan hadis ni, padai dah. Tak tulis. Tengok tu jahat Sayyidina Umar. Dia bimbang dah tu. Bimbang takut Nabi tulis, Sayyidina Ali jadi khalifah lepas tu. Dia bimbang gitu lah. Lepas tu Nabi pun tak tulis lah. Jadi bila Nabi tak tulis, sebab tu jadi punca perbahalian kes tu, kes Sayyidina Umar. Apa tu? Nabi nak tulis, tak boleh tulis. Padahal lepas tu Nabi segar beberapa hari Nabi boleh pergi sembahyang Jumaat lepas tu. Apa tak tulis? Kenyataan begitu hadirat mudah je. Kenyataan begitu sebenarnya, hakikat sebenarnya dia bukan nak memburukkan Sayyidina Umar, tapi perkara itu sebenarnya dia memburukkan Nabi sendiri. Makna Nabi ni ada, kalau benda tu Nabi kena tulis atas rasa wajib, atas rasa agama, makna Nabi mati dalam keadaan Nabi tak tulis, maknanya Nabi ni telah tidak melaksanakan amanah. Tidak amanah Nabi ni. Jadi lagu tu lah. Tiba-tiba Tuhan kata al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ni aku telah sempurna ke agama Islam ni, maksudnya untuk kamu. Aku redha gini-gini. Redha lagu mana Nabi dia tu mati dalam keadaan tidak amanah. Benda besar yang menyebabkan jadi balah gitu. Tu tidak pernah sabah tu. Tidak pernah sabah tu dengan ayat ni, tidak pernah sabah. Itu kenyataan daripada Ibn al-Arabi. Begitu juga kenyataan daripada Ibn Taymiyah. Kemudian Ibn Arabi ada sebut lagi. Ini untuk persediaan minda kita, biar kita boleh fikir dengan molek lah. Jadi kalau kita nak guna isu kis tu lah, dengan sebab tak tulis tu lah, ia jadi perpecahan berlaku seterusnya sampai hari ini tu. Ia jadi balas tubik golongan-golongan kan. Sebenarnya dia nak isyaratnya apa? Mempertikaikan Abu Bakar tu menjawab jawatan khilafah tu ada asas. Hak tu sebenarnya musuh-musuh Islam ni dia nak suruh kita faham gitu. Sepatutnya Sayyidina Ali, kerana apa dia kata sebenarnya Nabi nak tulis tu, nak tulis Sayyidina Ali dah jadi khalifahnya. Jadi dia bila Sayyidina Umar sebab Sayyidina Umar apa seolah dia berasa kalau Nabi tulis sungguh, tentu dia akan tulis Sayyidina Ali akan jadi khalifah. Sebab tu dia tahu itu. Persoalannya, dari mana kamu tahu Nabi nak tulis Sayyidina Ali, mana dalilnya?
Tak ada dalil. Kata Nabi nak tulis Sayyidina Ali akan mengganti aku menjadi khalifah selepas aku wafat. Tak ada dalil, tahu mana? Tak ada kenyataan. Itu andaian semata-mata atas dasar benci, telajak pada sahabat tu jadi hanya. Jadi itu asah dia nak ayatnya. Jadi maknanya Sayyidina Abu Bakar ni telah merampas hak Sayyidina Ali. Tu asah. Jadi benda setahu tu boleh jadi asah. Asah dalam bab usul agama. Usul tu. Sebab mengikut bawa-bawa sesat ni dia kata Nabi telah menaskan secara wasiat. Wasiat. Perkara ini asalnya perkara itu, yakni pernyataan bahawa Nabi telah mewasiatkan selepas dia wafat, maka Sayyidina Ali lah yang menjadi khalifah, menjawab jawatan khilafah. Ini dia panggil akidah wasiat. Akidah wasiat. Akidah tu dalam paham Syiah itu akidah. Orang tak percaya tu memang kafir dalam akidah Syiah. Quran pun begitu. Allah telah menaskan dalam Quran. Nabi telah mewasiatkan dalam hadis. Cari dalam Quran pun tak ada, cari dalam hadis pun tak ada. Ni sebenarnya ada dalam Quran, tapi hilang. Apa tu? Ni sahabat buat. Sahabat buat. Jadi kenyataan yang menyebutkan bahawa Allah telah menurun ayat Quran mengesahkan secara wasiat, menaskan secara sarih bahawa Sayyidina Ali menjadi khilafah, menjadi khalifah itu adalah ditentukan oleh Allah dalam Quran. Tiba-tiba cari tak ada. Kenapa? Kerana sahabat buat. Inilah tubiklah teori Quran telah ditahrifkan. Itu asal dia. Keluarlah kenyataan bahawa Quran telah ditahrifkan. Quran telah dipindah secara lafzi. Dia panggil tahrif lafzi. Pindah yang ni Syiah ni berat. Dia sebut sahabat telah melakukan tahrif lafzi, bukan tahrif maknawi. Tahrif maknawi pun teruk juga, tapi tahrif lafzi ni memang teruk. Tahrif lafzi makna ubah ayat Quran, ubah lafaz, bukan ubah makna. Dia ada selagi dia panggil tahrif makna, yakni ubah makna Quran. Dia kekalkan lafaz, kekalkan ayat asal, cuma dia pusing makna. Hak ni pun ada juga dalam perangai pokok Syiah. Tetapi dalam bab ni dia kata inilah berlaku tahrif lafzi Quran. Sahabat pun banyak pun hati-hati lah. Kalau kita tengok dalam kitab dia, dia 3 kurung pertama. 3 kurung pertama memang tak ada khilaf. Sampai kurung ke-13, 4 orang yang ulama besar dia yang kata bahawa Quran ni tidak ditahrifkan. 4 orang ya. Tu panjang cerita lah kalau kita nak sebut. Cuma apa yang saya nak sebutnya, bahawa golongan yang sesat ni menjadikan peristiwa hari Khamis inilah sebagai sandaran mereka untuk menghentam para sahabat Nabi. Ni peringkat awal. Kena ingatlah peristiwa hari Khamis ni peristiwa Nabi minta kertas nak tulis. Tu. Gitu disebut. Okey, baik, tak apalah. Kata Abu Bakar ataupun lebih terkenal dengan Ibnul Arabi, kata dia lagi. Dia kata sebenarnya wa ma min syai'in fid dunya yakmul illa waja'ahu naqsu. Sebenarnya atas dunia ni jalan apa sahaja. Bila kata makhluk, tak ada sesuatu pun yang sempurna, melainkan pasti ada kekurangan. Apa saja. Hebat setara mana? Tak seluruh ayat lah. Kerana yang dimaksudkan sempurna, yang tidak ada cacat celah, hanyalah wajah Allah sahaja. Memang hikmah Allah buat gitu. Hebat setara mana pun, dia mesti ada kurang. Sebab tu Nabi SAW ni, kita kata hebatlah dianya, tapi dia tetap manusia. Nabi tak akan naik jadi Tuhan, Maknanya tetap ada cacat. Kena ingat bila kita sebut kata Nabi ni ada cacat dalam konteks kemanusiaan, bukan dalam konteks risalah, bukan dalam konteks maknanya Nabi menyampaikan hukum, tidak. Jangan silap faham. Kalau kita kata Nabi tak ada sempurna langsung, tu bahaya. Sebab Nabi ni tetap manusia. Misalnya Nabi lupa, tu cacat lah tu, kurang lah tu. Memang Nabi lupa, banyak hadis kita boleh ayat Nabi tak teringat, Nabi tak tahu, tu kurang lah tu. Kerana ada satu zat yang memang tahu semua perkara, yang ni Allah sahaja. Setahu Nabi tu ada kurang, ada. Tapi kurang tu tidak mencacatkan risalah dia. Tapi kalau dalam bab menyampaikan hukum, tu tak ada, tu maksum. Itu maksud maksum. Dalam konteks kita Nabi ni maksum dia konteks tu. Nabi tidak maksum dalam konteks kemanusiaan. Mana bila kata dia maksum, maka dia tu tak ada sifat manusia. Mesti dia tidak lupa.
mesti dia tahu perkara gaib. Hak tu tidak. Hak tu tidak masuk dalam skop maksum. Tetapi Syiah hadirat, bila dia kata Sayyidina Ali ni maksum, dan sebelah imam keturunan Sayyidina Ali itu maksum tu tak ada cacat ke manusia, itu tak ada. Misalnya kita kata Nabi ada lupa, imam Syiah maksum dia tak lupa. Maknanya maksum imam Syiah ni dia lebih tinggi daripada maksum Nabi SAW. Itu dalam kita ada sebut sampai begitu sekali. Sebab tu kita kata maksum imam Syiah ni dia lebih tinggi daripada maksum Nabi lagi. Itu dalam kitab dia. Jadi perkara ini perlu kita faham lah. Perlu kita faham. Tak ada benda sempurna ni atas dunia, melainkan mesti ada kurangnya. Jadi Allah sengaja buat gitu sebagai nak mengisyaratkan bahawa yang sempurna sebenar-benarnya secara hakikat hanya Allah sahaja. Mesti ada kurang. Kita akan sebutlah selepas ni. Apakah bila berlaku pertelingkahan sahabat sampai mereka peperangan, makna itu menandakan lemah? Tidak. Banyaklah kita boleh sebut perkara tu. Tu kita bincang seterusnya. Alah kehadapan ni kita ada perbincangan dalam kitab ni. Dia ada bincang. Kita akan bincang dalam perbincangan seterusnya. Perkara itu juga Allah Subhanahu Wa Taala nak menyatakan kepada kita sebagai manusia yang hidup dalam alam dunia, realiti hidup ni, bahawa amalan kebaikan, bahawa amalan soleh, amal hak baik sungguh, hak darul akhirah itu, iaitu merupakan darullahil kamilah. Itu merupakan dunia yang disebut dunia Allah, dan dunia yang Allah jadikan hak sempurna sungguh, syurga. Sebab kita duduk atas dunia ni, kukuk mana hebat tahu dia ada kurang. Nak isyaratkan ada satu lagi benda hak kekal, benda hak molek-molek sungguh lah tu, iaitu syurga. Kalau kita kena sakit atas dunia ni, kena azab pun, dia tidaklah azab seazab-azabnya lebih daripada azab yang paling dahsyat, yang di neraka. Mana kalau kena azab, kena malapetaka, hak berat sekali dan neraka. Siapa ada kekal sampai bila-bila. Manusia ni kalau sakit terus selama atas dunia, dia berakhir dengan mati. Manusia ni sakit atas dunia ni, katakanlah sakit kekal, dia berakhir dengan mati. Mana dia ada tempoh terhenti sakit dengan mati. Tetapi manusia yang kena azab neraka, dia tak, kalau dia tidak ada tauhid, terbatas tauhid, azab tu dia kekal sampai bila-bila. Itu azab, kalau nak kata azab sempurna tu. Atas dunia ni sakit, dia berakhir dengan mati. Bila mati tak ada apa dah. Tetapi kalau azab hari akhirat, bagi orang yang tidak ada syahadah, tidak ada tauhid, dia sakit itu sakit tanpa ada kesudahan. Kerana dalam hadis ada disebutkan Allah sembelih. Allah bila akhir selesai dah perbicaraan di mahkamah, Allah selesai dah, manusia ni sudah tahu dah hak mana masuk syurga, hak mana masuk neraka. Allah buat satu bentuk simbolik. Allah ambil kibas, dan Allah SWT perintahkan malaikat sembelih kibas itu. Bila matinya kibas itu, dalam hadis tersebut, maka matilah mati. Tak ada dah istilah mati selepas ni. Yang duduk dalam syurga hidup menikmati syurga sampai bila-bila. Hak masuk neraka, kalau masuk tu dengan tidak ada tauhid, dia masuk neraka, dia tak akan keluar dah sampai bila-bila. Tapi kalau atas dunia ni, hebat setang mana pun, mesti ada cacat. Kita kena terima tu. Kena terima tu. Jangan kita kata bila seorang tu pegang Quran hadis tak ada langsung tersalah dia. Dah ada juga. Tapi tengoklah kesalahan itu lagu mana. Ni ada kekurangan. Sebab kekurangan itu bukan Quran, tindakan kita tu. Kadang-kadang tindakan kita betul, orang silap faham, orang tak faham, maka berlaku. Kadang-kadang berlaku tu tidak menunjukkan bahawa mesti Abu Bakar ni salah. Sebab itulah kita kena faham dalam bab pertelingkahan sahabat ni ramai mana ulama kata kita tak nak kata gapo sebenarnya. Tak layak kita nak hukum Sayyidina Ali ke benar, Sayyidina Muawiyah ke salah, Sayyidina Muawiyah ke benar, Sayyidina Ali ke salah. Kita tidak ada hak nak hukum. Sebab orang yang duduk sampai tu sahabat sendiri pun hati-hati tak. Walaupun mengikut ulamanya yang berkecuali, sama ada nak berpihak pada Sayyidina Ali, nak berpihak kepada Sayyidina Muawiyah, ada yang tidak berpihak, waktu jumlah yang sedikit. Kita kena ingat, mana di zaman sahabat pun dia tak nak tentu hak mana betul mana salah. Sahabat ni hak hidup sampai tu masa berlaku kes tu. Walaupun jumlah yang tidak majoriti, ulama sebut sahabat yang berkecuali, tidak bermihak pada Sayyidina Abu Bakar, tidak bermihak pada Sayyidina Ali, tidak bermihak pada Sayyidina Muawiyah. Ini jumlah sahabat yang tidak majoriti, minoriti.
Tetapi apa yang kita nak sebut, sahabat yang hidup di zaman tu, yang berlaku konflik itu, dia tengok dengan mata dia pun, dia tak boleh nak menentukan sikap dia. Apakah Muawiyah betul? Apakah Sayyidina Ali ni betul? Akhir sekali dia kata betul berlaku baru. Jadi kita malah duduk perang sama Islam, kerana dia nampak suasana tu berlaku tu, kerana ada pihak yang ketiga yang kita akan bincang akhirat tu. Lepas tu siapa kita yang nak menentukan Sayyidina Ali betul? Hukum Muawiyah ni sebagai kafir dan sebagainya, Muawiyah tak betul, dengan semata-mata melihat kenyataan sejarah. Tidak munasabah hati-hati. Kita tak boleh ubah dah sejarah tu, tak boleh ubah dah. Benda tu memang telah berlaku. Cuma kita bincang ni, kita nak memurnikan, menjernihkan keadaan biar orang Islam faham dengan betul. Sebab kalau kita faham tak betul, kita telah mencederakan generasi awal Islam. Kita telah meletakkan sahabat ni dalam satu keadaan yang tidak sesuai dengan mereka. Hak tu kita tak sih, hak tu kita bimbang. Sebab banyak sangat kenyataan-kenyataan, walaupun berlaku peperangan, tetapi kita boleh Allah, kita boleh tafsir, kita boleh ulah dengan baik, dengan molek, dengan soleh, tidak dengan talih, tidak dengan menampakkan buruk setengah-setengah sahabat. Cuba fikir hadirat, kalau kita meletakkan, kalau kita berpihak pada Sayyidina Ali, kita kata Sayyidina Ali ni betul secara pasti, Muawiyah ni salah, kita bukan kata pada Muawiyah seorang tu. Sebab yang duduk balik Muawiyah ni berapa ribu sahabat. Mana kita sebenarnya, kita bukan menghukum Muawiyah seorang, tidak. Tapi kita menghukum banyak gitu mau sahabat yang diisytiharkan masuk surga tu oleh Nabi SAW. Jadi perkara ni kena faham balik. Jangan dua latah tu terlalu kecek tu. Bak sahabat ni kena beringat lebih, kita beringat dengan depan ayah kita. Bak sahabat. Jadi kena beringat ni. Banyak lagi benda lain yang kita boleh bincang. Hak ni kalau kita tak bincang, tidak fardu ain atas kita bincang benda-benda gini sebenarnya. Tak kena gaya kalau silap bincang jadi rosak agama kita. Agama kita lah, agama tu tak molek. Boleh jadi sesat tak kena gaya. Baik kita duk mengaji hadis, duk mengaji, baik bayar tu, tumpu ke ilmu tu, bayar tu. Tak kena gaya, tak ada pasal-pasal. Cuma ni kita bincang ni kerana timbul masalah. Kerana ada orang mengkafirkan sahabat, mengkafirkan Abu Bakar. No, dalam internet, hak ni berlaku. Lepas tu dalam sejarah pun nampaknya tidak menyokong benda-benda gini, tidak menyokong sahabat. Kebanyakan fakta sejarah tidak menyokong sahabat, walaupun fakta-fakta yang menyokong sahabat tu banyak. Tetapi kenapa tidak didedahkan perkara itu kepada masyarakat? Tidak dijadikan sebagai satu sukatan khusus untuk sahabat ini. Jadi sebab itulah perlu kita faham juga perkara ini. Seterusnya, beliau sebut lagi, Ibnul Arabi sebut lagi, dia kata Sayyidina Anas bin Malik telah berkata, nak menggambarkan keadaan ketika tangan kami belum lagi bersih daripada tanah-tanah kubur Rasulullah, tiba-tiba hati kami sudah berpecah. Hati kami sudah berpecah. Siapa nak lantik khalifah? Ini peringkat awal mula-mula berlaku konflik dah. Golongan Ansar kata nak juga ada pok dia jadi ketua, mana bagilah. Muhajirin pun gitu, orang ni macam-macam lah. Kerana kabilah-kabilah tu peringkat awal sebelum dilantik secara khusus, ditabarkan secara khusus tu lah, memang berlaku. Ayatnya Sayyidina Anas kata tangan kita ni masih ada lagi debu-debu tanah kubur Nabi selepas kita kebumikan Nabi. Tiba-tiba hati kita sudah berlaku angkarna qulubana, tiba-tiba hati kita sudah tidak bersatu dan keadaan sudah berjadi tidak stabil. Politik mana wattarabatil hal, keadaan politik sudah jadi tidak stabil pada waktu. Jadi bila kita tengok gini, kita kena tahulah kenapa berlaku demikian. Kita kena tahu apa yang Sayyidina Abu Bakar hadapi ketika mula nak pegang jawatan khilafah. Dan sebelum Sayyidina Abu Bakar nak pegang jawatan khilafah, apa yang berlaku kita kena tahu. Bagaimana peranan pokok munafik, kita kena tahu. Bagaimana pokok tertentu menuntut jawatan untuk memegang khilafah, dan bagaimana kehebatan Sayyidina Abu Bakar menyelesaikan masalah yang berlaku. Itu kita kena tahu. Sebab tu dalam kitab ni dia mari satu tajuk khusus, beberapa perkara yang perlu kita tahu. Bila wafatnya Nabi, apa yang berlaku. Selepas tu, apa yang berlaku di Saqifah Bani Sa'adah tu, apa yang berlaku. Apa peranan pokok munafik, kita kena tahu. Kalau kita nak kecek bab ni, kita kena tahu tu. Wajib kita tahu. Jadi perkara ni jadi panjang juga. Jadi insya-Allah kita akan bincang semula lah. Jadi insya-Allah minggu hadapan kita akan bincang khusus berkenaan suasana masyarakat, suasana keadaan selepas Nabi wafat.
bagaimana bijaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini menyelesaikan beberapa konflik yang sudah mula nak terjadi itu di zaman itu, dan benda ini diselesaikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi insya-Allah kita akan bincang minggu hadapan. Setakat itulah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.